kata Ikrimah, wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu urija bihi ma marra min mala'in minal malaikah illa qalu alayka bil hijamah atau kama qala. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kata Ikrimah dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan, kita kena faham hadis yang kita dah baca dah hari itu ni, hadis daripada Ikrimah. Ikrimah cerita, kana li Ibni Abbas, Abdullah bin Abbas ada 3 orang hamba. Yang 3 hamba Abdullah bin Abbas ni kerja apa? Kerja tukang canduk darah bekam ni, tukang duk buang darah bekam orang. Okey, dalam hadis tu kata apa? Fakanasnani minhum, daripada 3 ni 2 orang hamba Abdullah bin Abbas ni yughillani alaih, depa pi ambil upah. Pi ambil upah apa? Upah buang darah bekam orang. Okey, wa ala ahli wa wahidun, dan ada satu hamba kepada Abdullah bin Abbas ni, apa dia? Yahjumuhu wa yahjumu ahlah. Kerja dia tak pergi ambil upah, tapi dia duk buang darah bekam keluarga Abdullah bin Abbas. Itu kerja dia. Okey? Baik. Kita dah baca dah itu. Kemudian Ikrimah kata, Abdullah bin Abbas kata, dan aku dengar kata Abdullah bin Abbas, faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kena faham dia punya flow tu. Hadis daripada Ikrimah cerita tentang Abdullah bin Abbas ada 3 hamba, 2 duk pergi ambil upah buang darah bekam, 1 duk buang darah bekam dia sendiri dan keluarga dia. Kemudian Abdullah bin Abbas kata, Ikrimah riwayatkan, faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mal abdu al-hajjam. Begitu. Maksud dia sebaik-baik hamba, yakni kerja dia al-hajjam, iaitu tukang canduk ni, kerja buang darah bekam. Begitu. Yudhibud dam, menghilangkan darah yang tak elok ni, wa yukhiffus sulba, dan dengan buang darah bekam itu dia telah menyebabkan ringan tulang sulbi, jadi ringan badan. Wa yajlu anil basar, dan dia terangkan penglihatan mata. Buang darah bekam ni antara kebaikan dia, mata jadi terang. Nah, begitu. Okey. So malam ni sambung daripada itu, kata Ikrimah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu urija bihi ma marra min mala'in minal malaikah illa an qalu alayka bil hijamah. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu dia dinaikkan dia ke langit pada malam Mi'raj, tiada melalui ia atas satu jemaah daripada malaikat Allah melainkan berpesan mereka itu, lazimkan olehmu ya Muhammad berbekam. Nabi kata, Abdullah bin Abbas cerita ni, Ikrimah riwayatkan mai dekat kita, Nabi kata pada malam aku di Mi'rajkan. Maksud dia malam Mi'raj, yang naik ambil perintah sembahyang tu. Tidaklah Nabi SAW marra min mala'in minal malaikah, tidaklah Nabi SAW bila lalu kepada satu kelompok daripada para malaikat Allah ni, tidak ada satu pun kelompok malaikat yang tak pesan benda ni. Apa dia? Illa qalu alaika bil hijamah. Pesan tu, pesan lagi, tak lagi jumpa lagi malaikat satu kelompok lagi, pesan hak tu juga, alaika bil hijamah, macam tu. Tak lagi jumpa lagi sekumpulan malaikat lagi, alaika bil hijamah, dua pesan lagu, jangan lupa bekam, macam tu. Baik, masalah dia kata berbekam itu dipesan oleh malaikat, suruh lazimkan dengan dia kepada Nabi kita. Maka menunjukkan lagi berbekam itu besar manfaatnya di dalam ilmu tib, sampai diketahui oleh malaikat akan kelebihannya itu, dan dipesannya lazimkan daripada mengerjakannya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tuan-tuan tengok yang kata agama Islam ni satu agama yang sangat ambil berat tentang kesihatan, sangat ambil berat.
yang kata agama Islam satu agama yang bukan takat duk tumpung ibadat je, bukan takat duk kira sembahyang saja, bukan takat dengan amal ibadah saja, tapi Islam satu agama yang tekankan benda ni. Pasal apa? Tuan-tuan tengok hadis yang kita pernah baca, kalau tuan-tuan masih ingat, Al-Abbas bin Abdul Muttalib pernah tanya kepada Nabi SAW, kata dia, ya Rasulullah, aku nak doa apa kepada Allah, aku nak doa apa? Al-Abbas pernah tanya kepada Nabi. Dia tanya bukan sekali, dia tanya 2-3 kali. Kali pertama dia tanya, doa apa yang terbaik yang aku nak minta dekat Allah, aku nak minta apa hak terbaik? Nabi kata apa? As'alullah al-afiyah, as'alullah al-afiyah, atau kama qala, maksud dia apa? Minta Tuhan bagi afiat, Tuhan bagi sihat badan ni, biar sampai ketua sihat. Okey, Al-Abbas dia ingat, tak apalah, hari ni Nabi kata apa? Nabi pesan hak tu, ku esok aku tanya Nabi bagi hak lain pula. Saya berasa tak puas. Kokoklah Nabi nak kata apa? Balik doa hak ni. Karang panjang sikit kan nak apa? Tak, tetap Nabi kata apa? Minta dekat Allah, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepada kamu kesihatan badan, afiat, sihat tubuh badan. Minta tu. Dalam hadis kata Al-Abbas esok tanya lagi soalan yang sama. Nabi SAW respon jawapan yang sama. Kali ketiga Al-Abbas tanya lagi, Nabi SAW kata, ya am Rasulullah SAW. Tu Nabi guna bahasa lembut untuk pak menakan tu. Nabi kata apa? Wahai pak menakan kepada Rasulullah SAW. Nampak? Macam kita lah kosok belakang lah gamak. Pak Long macam tu. Ya am Rasulullah SAW, wahai pak menakan kepada Rasulullah SAW, as'alullah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Tidak ada doa yang lebih baik daripada minta kepada Allah Tuhan bagi nikmat ni, al-afiyah ni. Sehingga dalam riwayat yang lain menyebut sebaik-baik nikmat yang Tuhan bagi selepas daripada nikmat iman, simpulan iman, akidah kita doa ada ni ialah sihat afiat tubuh badan. Sebaik-baik nikmat. Tuan-tuan kaya pun sakit tak ada guna. Sungguh. Saya baca antara tulisan ulama menyebut, sebab apa yang kata afiat ni, sihat tubuh badan ni, cergah ni, tak sakit ni, sebesar-besar nikmat yang Tuhan bagi kepada kita selepas daripada iman dan Islam, kata ulama, kerana nikmat lain Tuhan bagi. Tuhan bagi miskin, Tuhan bagi harta kaya. Nampak? Apa lagi? Belajar tak apa pandai, Tuhan anugerah otak cerdik, pandai. Pengaruh tak apa-apa ada, minta-minta dapat jawatan, Tuhan bagi, ambil. Tapi sihat ni Tuhan kekalkan. Lahir-lahir mai ke dunia sempurna elok semua. Ni kita semua sihat. Sebab tu sebesar-besar nikmat ialah sihat. Kerana apa? Kerana kesihatan ni satu nikmat yang bukan Tuhan bagi, Tuhan kekalkan. Kalau Tuhan ambil, tak sihat. Minta balik, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, bagi sihat tubuh badan aku nak buat ibadat. Tuhan bagi balik. Maksudnya Tuhan pulangkan semula kesihatan yang dia pinjamkan dulu. Kaya tak? Kaya tak tuan-tuan? Tuan-tuan lahir mai ke dunia, kita lahir mai ke dunia, kaya kan miskin? Miskin, kain pun tak ada. Tak ada apa kat badan kita. Kita hanya bawa diri kita sahaja. Macam itulah kita balik esok, reput kain apa semua hak kita pakai, kain kapan kita tu, tinggallah kita tu. Tapi kesihatan afiat ni sama ada di dunia ataupun di akhirat, dia sebesar-besar nikmat selepas iman. Kerana nikmat ini ialah nikmat yang Allah Ta'ala kekalkan dekat kita. Itu dia sebesar-besar nikmat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kata ulama, seolah-olah hampir-hampir nikmat ini nak macam nikmat iman. Iman ni fitrah. Kita di alam roh dulu ni, ketika Allah tanya alastu bi rabbikum, semua roh akan jawab qalu bala syahidna. Kami semua naik saksi.
la ilaha illallah, tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Baik hak dia terbit mai ke dunia mak pak Islam ataupun mak pak tak Islam, di alam roh dia sudah pun mengaku alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan hangpa semua? Qalu bala wa rabbina, bahkan dan kamulah Tuhan kami. Bila mai ke dunia, iman tu duk ada. Fitrah semula jadi manusia akan tunduk kepada pencipta dia, akan ta'abud kepada Tuhan yang menciptakan dia, akan cari siapa yang mencipta dia, akan merasa tenang kalau dia boleh doa dan merayu, merintih munajat pada Tuhan yang mencipta dia. Itu fitrah semula jadi. Tapi dia besar dalam golongan yang tidak beriman, kufur, maka fitrah itu hilang. Jadilah dia orang yang tidak kenal lagi iman. Makna dia tak kekal, nikmat iman tu tak kekal. Ulama kata sihat gitu kak, lahir sihat, kemudian makin hilang. Tapi kalau Tuhan kekalkan nikmat itu, Masya Allah tabarakallah, dia sebesar-besar nikmat. Tuan-tuan, dalam kita duk buat ibadat atas muka bumi ni, tanpa sihat kita tak boleh buat apa. Sebab tu Islam satu agama yang ambil berat. Yang sembang tentang darah dalam agama ialah agama Islam. Yang sembang tentang kita kena jaga kualiti darah kita hak duduk dalam badan, agama Islam. Agama Islam sembang bab darah yang duduk dalam badan kita. Maka sebab tu di kalangan kita, walaupun kita semua ni mengaji agama sebagai contoh, kita tak mengaji sains dan sebagainya, kita wajib ambil tahu macam mana kualiti darah aku lah ni. Awak yang aku jadi payah sangat nak buat ibadat ni, sakit tengah belakang, sakit lagu tu, pergi cek, pergi cari pakar dalam bidang dia untuk cek kita punya kondisi badan kita. Oh, kolesterol aku tinggi sangat, patut pun sujud lama tak boleh. Kadang-kadang kena tu tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak boleh buat ibadat ni bukan tak ada kehendak, tapi dia tak ada kudrat tu. Nak sujud sikit pun tak boleh. Dia jadi pening, dia jadi macam-macam. Itulah sihat tuan-tuan. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tengok lagi kata Ibnu Abbas, wa qala inna khaira ma tahtajimuna fihi yaumu 17 wa yaumu 19 wa yaumu 21. Dan telah bersabda ia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebaik-baik masa untuk berbekam sekalian kamu di dalamnya iaitu pada hari 17 hari bulan, yakni bulan Islam, dan pada hari 19 hari bulan, dan pada 21 hari bulan. 17, 19, 21. Dan bukan satu riwayat ni saja, kalau kita buka dalam hadis yang lain pun sama, dia mai riwayat yang seumpama ini. Nabi menganjurkan berbekam itu pada hari-hari tertentu, pada tarikh-tarikh tertentu. Dia ada hari pun dah. Isnin boleh ada, Selasa, Rabu, Khamis ada hari apa yang tak berapa sesuai. Ulama sebut pula pasal apa hari ni tak sesuai. Hari ni kerana kalau sekiranya darah kita ni dipercik keluar, dia lambat berhenti. Ada. Pasal apa? Pasal Allah Subhanahu Wa Taala ni menciptakan kita manusia daripada unsur-unsur yang tanah, air, api, angin, apa semua ni. Ulama-ulama karang dalam kitab ni, unsur paling dominan ialah tanah lah. Tapi nak menguli Adam AS tu, dia ada air apa semua ni. Jadi ada sejuk, panas, ada keras, dia ada. Sehingga ilmu Allah itu kalau nak digali tak tergali. Luahnya Allah bagi kat kita sikit. Jadi Nabi pesan, ada sebab hari ni boleh, hari ni tak berapa sesuai. Bukan tak boleh, tapi tak berapa elok. Saya kita baca. Baik, masalah dia kata berbekam itu ada tentu hari bulannya. Yang baiknya sebagai tersebut pada sepotong hadis masalah 139 itu dan pada masalah 133 yang lalu. Dan ada tersebut pula dalam hadis suruh periksa hari-hari yang mau berbekam, iaitu hari Isnin dan hari Khamis. Dan ada hadis yang menyuruh berbekam hari Selasa. Dan ada hadis yang menegahkan kerana hari Selasa itu ada masa yang tiada putus darah daripada berlarinya. Darah tu dia jadi cayang. Wallahu a'lam. Ini khibrah mungkin kadang-kadang ulama, yang ulama sebut ada hadis macam ni, ada hadis macam ni, begitu. Kata Abdullah bin Abbas, wa qala inna khaira ma tadawaitum bihi as-sa'ud wal ladud wal hijamah wal mashyu. Ini kita pernah baca seumpama ni
hadis yang matan dia hampir sama. Dan telah bersabda Nabi SAW, sesungguhnya sebaik-baik barang yang dibuat ubat oleh sekalian kamu dengan dia ialah ubat yang dituang dari hidungnya ikut laluan hidung. Ada yang buat apa, resdung apa semua ni, buang, tuang kot hidung. Atau ubat tuang dari mulut, minum, buat batuk, ubat apa macam tu. Dan juga berbekam al-hijamah, dan juga mencirikkan perut, yang ni dia panggil pencahar ni, makan bagi lawah, dia panggil ditok lah ni, dia panggil istilah. Tapi jaga-jaga tuan-tuan, jangan duk makan tak tahuan. Sekali lagi bukan kurih penyakit tu yang duk makan ubat kurih lah ni. Lah ni banyak orang duk jual ubat kurih. Itu pula member pula lama-lama tak jumpa hang kurih lah ni, no seronok kurih lah ni, padahal tak cek kesihatan tau. Pipi cek patutlah kurui. Wala'iyazubillah. Macam mana duk makan hak ditong tu, dia buah gula apa dia panggil, ibu gula pun kita tak tahu kan. Hak kandungan tu patutnya pahit, tapi kita duk shake dia tu, dia minum dia tak pahit, sedap ibu gula. Lepas tu kuih cirik, kuih kurih. Orang nyumbak orang kata kurih lah ni hang noh. Oh boh dulu aku 98 lah tau. Lah tinggal berapa? Tinggal 50 lah. Gula tak cek kesihatan, tak cek apa semua, tak tahu tuan-tuan. Tengok tu dia gula. Wala'iyazubillah. Tuan-tuan nak guna apa pun produk dan sebagainya, pastikan tuan-tuan tahu apa yang tuan-tuan nak masuk dalam mulut, nak masuk dalam perut, nak masuk ke hidung, nak semua kena tahu. Hatta termasuk dah dalam bab bekam yang kita duk baca ni, berbekam pun tak boleh kata sasa kata boleh tolong buat, kita tak mahir tak boleh. Darah bekam ni kena ada orang yang mahir sahaja. Ada yang buat, minta maaf sebut, ada yang buat makin mudarat pun ada. Dia tak tahu cara, tak tengok macam mana sunnah aja, dia segi Tribun Nabawi macam mana, tak pergi kursus elok-elok, dan tak ambil melalui jalan orang-orang yang ada pengalaman yang baik. Ini tak tahu, pergi balik jadi penyakit kulit, jadi merah, kuih merah. Kita pun kata pasal apa ni belakang tengkok ni, kuih teruk ni, tak tahulah aku pergi bekam hari tu ni. Nampak? Ada keadaan-keadaan tertentu yang kata ahli perubatan ni pun tahulah, seseorang ni tak boleh macam ni. Dia ni sebenarnya yang dia pening ni bukan kerana hak tu, dia kerana lain, kerana gout ke, kerana apa ke, kerana migraine ke, kerana apa, tak tahu. Jadi jumpa ahli dia, fasalu ahlaz zikri, tanya ahli dia, baru kita jumpa jawapan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey. Ataupun mencirikkan dia, yakni mencirikkan perut, yakni makan pencahar buat mencuci perut, dia kata. Masalah dia kata berbekam itu masuk dalam beberapa ubat yang terpuji seperti yang tersebut pada sepotong hadis dalam masalah 140 itu. Dan ada satu hadis riwayat daripada Abi Hurairah, katanya akhbarani Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam anna Jibril akhbarahu anna al-hajma anfa' ma tadawa bihin nas. Telah berkhabar pada aku oleh Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim ni maksudnya Rasulullah, bahwasanya Jibril alaihi salam berkhabar padanya sesungguhnya bercanduk, yakni berbekam itu lebih berfaedah barang yang dibuat ubat dengan dia oleh orang-orang. Dipanggil anfa', sebaik-baik benda yang dibuat ubat, sebaik-baik manfaat lah yang kita bekam ni. Telah meriwayat hadis ini oleh Al-Hakim. Kata Ibnu Abbas, wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laddahu al-Abbas wa ashabuh faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man laddani fakulluhum amsaku faqala la yabqa ahadun mimman fil baiti illa ludda ghaira ammihi al-Abbas. Yani tuan-tuan dah dia ulang balik hadis yang hampir sama kita pernah baca di awal dulu di bulan 3 hari tu ni. Cerita sahabat-sahabat Nabi ni, bila mereka tengok Nabi tak sihat, di kalangan hak ada ni bagi petua apa, Nabi sakit paru-paru, dia berkata sakit ni, dengar batuk orang mak kot. Jadi mereka buat ubat tu hak kita sebut tadi tu, apa dia, ubat yang al-ladud, hak suap pergi ke mulut tu, hak suap minum ke mulut.
Waktu depa nak suap, Al-Abbas duk ada. Al-Abbas bin Abdul Muttalib duk ada. Waktu depa nak suap, Abbas kata jangan. Nabi tak mau. Tapi sahabat-sahabat ada ramai ketika tu kata apa? Biasalah orang sakit memang macam tu, bukan mau makan ubat. Al-Abbas kata jangan. Bila Nabi kata jangan, kita tak boleh buat. Kerana apa? Kerana itu perintah. Itu tegahan Nabi. Itu tegahan Nabi, tak boleh buat. Jadi dia persuat juga, dia paksa juga Nabi minum ubat tu. Selesai Nabi minum yang kata al-ladud tadi ni, ubat melalui mulut ni. Kemudian Nabi tanya apa? Nabi kata siapa yang tadi maladdani, siapa yang tadi paksa aku minum ubat? Semua tiang. Akhirnya Nabi kata apa? Siapa hak tadi yang suruh aku minum? Aku kata jangan. Suap ubat tu dalam mulut mereka semua. Tak, aku sudah semua kena makan ubat hari tu. Pasal apa? Pasal memandai-mandai pada waktu itu. Nabi jadi marah waktu tu. Pasal apa? Pasal Nabi, depa sahabat-sahabat Nabi ni niat bagus. Kerana apa? Kerana tak mau Nabi sakit. Niat tu bagus. Tapi kena tanya kepada ahli dia. Tanya ahli dia. Nabi sakit hal lain, tapi depa bagi ubat tu dengan kaedah minum. Mungkin Nabi sakit tu ubat lain, bukan ubat tu. Kata Al-Abbas dalam hadis tu kata apa? Al-Abbas sahaja tak kena minum kerana dia tegah sahabat-sahabat lain bagi minum ubat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kita dah baca dah, jadi saya tak ulang. Huraian dia pun sama sampai akhir bab itu. Kemudian di akhir sekali nanti muka surat 74 dia kata masalah berbekam itu sayugialah ambil tahu beberapa yang tersebut pada hadis yang akan datang ini. Iaitu dia nak beritahu kata apa? Kalau kita nak bekam ni waktu bila paling bagus? Dia kata bekam pagi-pagi sebelum makan apa-apa itu lebih bagus. Ini dalam sebahagian riwayat sebut. Dan ada padanya kesembuhan dan berkat. Tapi bukan tak boleh buat waktu lain. Tapi sebelum makan itu waktu pagi lebih bagus. Cepat sembuh dan ada barakah kata Nabi dalam sebuah riwayat begitu. Baik. Yang akhir tu boleh baca lah. Tuan boleh baca. Ada sebahagian ulama kata apa? Hendaklah berbekam pada hari Isnin dan Selasa. Sebahagian ulama kata kerana hari Isnin, hari Selasa itu dikatakan hari yang diberi afiah oleh Allah akan Nabi Allah Ayub alaihi salam. Nabi Ayub sembuh pada penyakit hari Selasa. Kata sebahagian ulama elok ambil barakah Nabi Ayub. Wallahu a'lam.